Sang Dayus menjahanamkan, si penyakau membinasakan. Semalam kerajaan mengusulkan supaya laporan Ketua Audit Negara LKAN dibahaskan secara terperinci di Dewan Rakyat sebagai satu usaha reformasi dalam meningkatkan kecekapan, keberkesanan dan kualiti pengauditan. Usaha murni oleh Kerajaan Madani ini akan memberi ruang dan peluang secara langsung kepada lebih banyak ahli parlimen daripada blok kerajaan dan juga pembangkang mengambil bahagian dalam proses memastikan dana kerajaan digunakan secara berhemat demi kepentingan awam yang sewajarnya. Usaha murni itu juga wajar diteruskan bagi tahun-tahun akan datang bagi terus memupuk amalan keterusan dalam semua aspek pentadbiran awam seiring dengan usaha mentransformasikan Dewan Rakyat yang berperanan untuk semak dan imbang kuasa eksekutif. Namun begitu, blok pembangkang jelas menolak usul berkenaan dibahaskan, sebaliknya mengusulkan ia diluluskan tanpa bahas. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, perbahasan LKAN meliputi 3 perkara iaitu aktiviti yang memfokuskan kepada pencapaian objektif program, aktiviti dan projek yang dilaksanakan oleh kementerian, jabatan dan badan berkanun persekutuan dengan menekankan konsep 3E iaitu ekonomi, efisien dan efektif. Kedua, LKAN pematuhan pula menilai ketidakpatuhan terhadap undang-undang, peraturan, kontrak dan atau prosedur keuangan yang mengakibatkan berlakunya pemborosan, pembaziran, pembayaran tidak teratur dan kehilangan atau kerugian seterusnya membawa kepada ketirisan wang awam, katanya. Selain itu, ia melibatkan LKAN pengurusan syarikat kerajaan bagi menilai pencapaian objektif penubuhan syarikat melalui 3 aspek utama iaitu pengurusan aktiviti, tabik urus, korporat dan kedudukan keuangan bagi tempoh 3 tahun. Azalina turut berkata di peringkat persekutuan setakat 31 Mei tahun ini terdapat 5,164 isu telah dibangkitkan dalam LKAN tahun 2011 hingga 2021 siri 2 mengenai kementerian, jabatan, agensi dan syarikat kerajaan persekutuan. Sebanyak 4,912 isu atau 95% daripada keseluruhan isu terbabit telah selesai, manakala 252 isu iaitu 5% masih dalam tindakan oleh kementerian, jabatan dan agensi persekutuan. Selain tindakan susulan melalui sistem AGD, Jawatan Kuasa Tindakan Laporan Ketua Audit Negara JTLKAN yang merupakan platform untuk menentukan tindakan serta membincangkan penyelesaian supaya isu sama tidak berulang telah ditubuhkan secara pentadbiran sejak 2012 di bawah inisiatif Program Transformasi Kerajaan 2.0 atau GTP 2.0. Berdasarkan LKAN tahun 2015 sehingga LKAN tahun 2021 siri 1, Azalina berkata data hukuman tata tertib yang dikemas kini oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA setakat 10 Mei 2023 menunjukkan seramai 310 penjawat awam telah dikenakan tindakan tata tertib. Antara tindakan yang dikenakan adalah amaran, surcharge, denda, tangguh pergerakan gaji, turun gaji dan tindakan buang kerja. Pelik sungguh, Wakil Rakyat Pembangkang ditempelak ekoran enggan menyertai sesi perbahasan laporan Ketua Audit Negara LKAN buat kali pertama di Dewan Rakyat semalam tanpa alasan. Azalina menzahirkan rasa terkilan dan tidak boleh menerima tindakan itu selain menjelaskan tidak mengetahui punca mereka berbuat demikian. Beliau berkata perbahasan LKAN dibuat bagi membincangkan pelbagai teguran demi memperbaiki pengurusan keuangan negara selain menjelaskan peruntukan dibelanjakan membabitkan dana awam. Selain itu, katanya sesi perbahasan LKAN di Rumah Demokrasi atau di August House dibuat berlandaskan undang-undang bertujuan mewujudkan pendekatan lebih baharu supaya lebih banyak laporan tahunan dibahaskan di Dewan Rakyat. Dan saya tak faham dan tak boleh terima dan juga kadang-kadang geli hati lah bila mendengar mereka beria-ia tak nak bahas perkara ni. Dan bila kita dengar perbahasan pada hari ini, teguran yang dibuat ialah teguran siasatan yang dibuat oleh Laporan Audit Negara. Jadi ahli parlimen mewakili suara rakyat menyuarakan isu-isu yang ditanya dan dibawa oleh rakyat yang meletakkan kita di sini. Takkanlah kita menafikan suara rakyat melalui kita sebagai ahli parlimen dan meletakkan hanya suara rakyat melalui jawatan kuasa kira-kira yang kurang daripada 20 orang. Katanya menggolong perbahasan LKAN di Dewan Rakyat semalam. Dayus, ahli parlimen pembangkang, dilihat tidak menyertai perbahasan LKAN selepas tiada seorang pun wakil rakyat blok mereka masuk ke Dewan pada sesi petang sejurus selesai rehat tengah hari semalam.
Kerusi di Blok Pembangkang dilihat kosong ketika Azalina yang juga ahli Parlimen Pengerang membentangkan usul membahaskan LKAN 2021 itu. Apa yang teruk sangat ahli Parlimen Pembangkang? Ini isu duit rakyat, bukan duit mereka mahupun ibu bapa mereka. Tak kalah itu pun tak boleh dibahaskan sampai semua pembangkang tiada dalam dewan atau mereka takut. Tetapi apa yang mereka takutkan? Kerajaan Perdana Menteri ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu mewujudkan pendekatan lebih terbuka dan kita belajar daripada kesilapan lalu. Ahli Parlimen kena bertanggungjawab memaklumkan mengenai kaedah membelanjakan duit rakyat. Itu sahaja. Kenapa dayus sangat? Tidak hairanlah 33 bulan negara hampir jahanam dan binasa rupanya berada dalam tangan si penyakau dan sang dayus.